Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang sistem respirasi dalam ikan. Struktur respirasi bermaksud permukaan respirasi bagi membolehkan pertukaran gas. Dalam konteks ini, kita akan berbincang tentang permukaan respirasi bagi membolehkan pertukaran gas dalam ikan. Seperti yang kita tahu, ikan hidup di dalam air. Jadi, ikan bernafas menggunakan insang yang terdapat di kedua-dua bahagian kepalanya. Bagi ikan yang bertulang, insangnya dilindungi oleh tulang pada bahagian kepala dan dipanggil operculum. Contoh ikan lain yang mempunyai operculum ialah ikan singa, kuda laut dan ikan kod Atlantik. Bagi ikan yang hanya mempunyai rawan, mereka tiada operculum tetapi hanya dipanggil celah insang. Contohnya pada ikan pari dan ikan hiu. Seterusnya, struktur insang. Insang terdiri daripada barisan filamen yang disokong oleh lengkung insang. Filamen mempunyai banyak lamela iaitu unjuran nipis dan pipih, dan jumlah lamela yang banyak ini menambahkan jumlah luas permukaan supaya proses pertukaran gas lebih cekap. Membran lamela pula nipis dan terdapat banyak kapilari darah. Ini bagi memudahkan resapan dan pengangkutan gas oksigen dan juga karbon dioksida. Seterusnya, mekanisme pernafasan ikan semasa tarikan nafas. Mulut ikan akan dibuka menyebabkan dasar rongga mulut diturunkan. Pada masa yang sama, bukaan operculum ditutup menyebabkan ruang operculum dibesarkan. Ini akan menjadikan tekanan dalam rongga mulut berkurang supaya air dari luar yang mengandungi oksigen terlarut dapat memasuki mulut. Kemudian, mekanisme pernafasan ikan semasa hembusan nafas. Pada waktu ini, mulut ikan ditutup. Air mengalir melalui lamela insang untuk pertukaran gas. Pada masa yang sama, otot operculum mengendur dan ruang operculum mengecil. Jadi, isi padu rongga mulut berkurang menyebabkan tekanan dalam rongga mulut bertambah. Maka, air dapat keluar melalui bukaan operculum yang terbuka. Seterusnya, mari kita lihat struktur insang dengan lebih mendalam. Warnanya yang pekat menunjukkan terdapat banyak kapilari darah yang membantu proses pertukaran gas semasa pengaliran air melalui insang. Di dalam insang terdapat barisan filamen yang mengandungi unjuran lamela. Semasa air merentasi lamela, darah menyerap oksigen terlarut dalam air secara resapan. Pada masa yang sama, karbon dioksida daripada darah diserap keluar daripada insang ke dalam air melalui operculum ikan yang terbuka. Ada yang bertanya, bolehkah ikan lemas dalam air? Ikan memerlukan oksigen sama seperti kita. Oksigen itu hadir dalam bentuk oksigen terlarut di dalam air. Air boleh kehabisan oksigen jika ada terlalu banyak ikan dan hidupan lain yang menggunakan oksigen. Mereka memerlukan kuantiti oksigen yang konsisten untuk terus hidup dan akan mengalami kesukaran bernafas pada paras oksigen yang rendah. Sama seperti manusia, semasa bernafas, kita akan menyerap oksigen dan menghembus karbon dioksida. Tetapi bagi ikan, di dalam kawasan tertutup seperti tangki ikan, akuarium, ini secara beransur-ansur akan mengurangkan kandungan oksigen di dalam air. Satu-satunya tempat di mana oksigen boleh memasuki air adalah melalui permukaan di mana air
dan udara bertemu. Disebabkan kawasan ini terhad dan ianya kurang berbanding jumlah isi padu air, kita boleh lihat ada yang menggunakan pam oksigen untuk memberikan oksigen secukupnya dengan menyediakan kesan pengudaraan supaya ikan dapat bertahan. Namun, jika anda letak 100 ekor ikan dalam tangki yang kecil, semuanya tetap akan mati kerana nisbah air kepada jumlah ikan adalah besar. Oksigen dalam air yang terhad akan diserap dengan cepat oleh banyak ikan yang menyebabkan semuanya mati lemas. Jadi, bolehkah ikan mati lemas dalam air? Ya, sudah tentu. Sekian daripada saya. Terima kasih.